Jangan lupa subscribe dan like. Tata titi tutu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ni kita nak masuk putaran. So untuk penjelmaan putaran, dalam penjelmaan putaran, apakah yang berubah? Okay. So dalam putaran yang berubah adalah arah. Okay. Yang berubah arah. Putaran ni arah dia yang berubah. Okay. Apa yang dikatakan arah? Contoh, kedudukan rumah. Katalah rumah tu macam ni rupa dia. Okay. Ni Okay. Bumbung dia arah atas. Ni yang dikatakan arah atas. Okey. Apabila diputarkan, diputarkan, mana yang berputar tu objek ni, gambar rumah ni. Dia ni yang berputar. Sama ada putar ikut jam ataupun lawan jam. Yang tu yang dikatakan arah tadi. Arah putaran. Okey. Arah putaran. Jadi keyword dia ni arah ni. Arah ni lah yang berubah. Arah berubah. Maknanya kalau objek tu tegak, okey, kalau objek tu tegak macam ni, bumbung rumah tu macam ni keadaannya. Bumbung rumah tu boleh jadi macam ni. Arah dia sudah. Tadi bumbung ke atas, sekarang bumbung kat sebelah kanan. Kemudian boleh jadi bawah. Arah bumbung dia dah ke bawah. Okey, dan boleh jadi bumbung dia ke kiri. Jadi arah dia sekarang sudah ke kiri. Jadi ini yang dikatakan putaran. So dalam penjelmaan putaran, arah ini yang berubah. Kalau bentuk objek yang pertama dia A dia di sini. Okey. Jadi arah, kalau dia ke kanan ni, kita panggil arah ikut jam. Okey. Kalau ke kiri, lawan jam lah. Macam jam kedudukan jam. Okey, yang ni lawan jam. Okey. Okey. Ini sifat image bagi penjelmaan putaran. Okey, arahnya berubah. Kemudian dia ada syarat. Apa syarat dia untuk dia berubah ni? Dia mesti ada yang kita katakan, saya klik kat bawah ni . Dia mesti ada pusat putaran. Okey. Pusat putaran ni dia mesti berbentuk koordinat XY. Apa pusat putaran dia? Okey. So, kita terus pergi kepada contoh. Contoh yang korang dah ada sekarang ni. Baik, soalannya, objek A melalui satu penjelmaan putaran 90 darjah. Biasa kalau dalam soalan SPM, standard sama ada 90 darjah ataupun 180 darjah lah. Kemudian ikut arah jam pada pusat. Okey, pada pusat. Yang ni yang kita kata pusat putaran. Pada pusat 05. Pada pusat 05. Okey. So, langkah pertama, tandakan dulu pusat 05 ni di mana. Tandakan dulu pusat 05 ni di mana. Okey, di mana pusat 05 ni? X0, Y5. So, pusat 05 ni di sini. Okey, tandakan dulu pusat putaran. Okey. Selepas kita dah tandakan pusat putaran, buat satu garisan putus-putus yang menyambungkan pusat putaran dengan objek. Okey. Biasanya kita pilih titik yang terdekat, setitik yang terdekat yang ni lah. Saya ambil yang ni. Yang ni contoh yang paling mudah lah. Okey. Baik, sekarang ni pusat putaran. Okey, gambaran dia begini. Kalau korang ada jam tangan yang analog jam tangan yang analog. Yang ni pusat putaran. Ini jarum jam tunjuk pukul 9. Pukul 9 kat sini. Kalau 90 darjah ikut arah jam, sama macam soalan ni tadi, 90 darjah ikut arah jam. Kalau 90 darjah ikut arah jam dia akan pusing ke sini. 90 darjah maknanya selepas putaran dia akan pergi pukul 12. Okey? Yang ni yang dikatakan 90 darjah. Ini ikut arah jam, maknanya daripada pukul 9 pergi pukul 12. Ni kalau saya andaikan pergerakan putaran tu macam jarum jam. Mana daripada melintang dia akan jadi tegak. Jadi dalam kes yang ini, gambar rajah ni, jarum jam kita adalah yang ni. Sekarang dia tunjuk pukul apa? Pukul 9. Okey? Pukul 9. Jadi selepas diputarkan, sekarang pukul 9. Lepas putar 90 darjah, dia akan jadi tegak. Okey. Berapa panjang jarum jam kita tadi? Ni 2 kotak ni. 4 kotak ni. 1, 2, 3, 4. 4 kotak ni. Okey.
Jadi bila dia tegak 4 kotak, dia akan pergi ke sini lah. Titik yang bucu ni tadi akan pergi ke sini. Nampak? Nampak? Okey. Okey, so sekarang image dah tak muat lah pula ni. Macam mana nak buat ni? Tak apa, saya lukis je dulu. Sekarang korang buat proper tempat lain. Saya nak tunjuk je kat sini. Okey. Sekarang kita dah pindahkan satu titik melalui penjelmaan putaran. Kita pindahkan satu. Sesama yang macam itu kita pindahkan satu je. Yang lain kita bawa. Selepas diputar, ingat. Dia mesti berubah arah. Dia dah putar tadi macam ni. Tapak dia ke sini. Tapak dia lurus dengan jarum jam ni. So sekarang jarum jam kita dah jadi ke sini tau. Jadi tapak dia mesti lurus ke sini. Nampak tapak rumah dia ke sini. Jadi image yang akan terbentuk ini image yang akan terbentuk. Dah mengganggu soalan pula kan. Maklumlah tempat tak cukup. Dan A dia akan jadi macam ni lah. Inilah A prime. Nampak tak? Nampak tak? So begini putarannya. Daripada sini dia putar ke sini. Jarum lagi sini. Rumah tu pun ikut sekali putar. Rumah tu ikut sekali putar. Jelas? Okay. Sekarang Ustaz nak tunjuk apakah yang dimaksudkan dengan putaran tadi. So ini contoh. Yang ni kalau kita tengok dekat sini, okey. Ni pusat putaran dia 02. Titik terdekat dia 42 ni, bucu ni. Okey, sekarang kita nak tengok macam mana kalau dia diputarkan. Okey, sekarang tengok video ni dulu. Pergerakan dia macam mana. Okey, nampak ini adalah putaran ikut arah jam. Nampak sudut putaran dia bertambah. Okay, sudut putaran ni yang warna biru ni Okay, ni kalau ikut arah jam. Okay, sekarang dia lawan jam pula. Macam mana lawan jam? Okay, ni lawan jam. Macam mana image tu terbentuk. Okay. Ini kalau pusat putaran dia 02. Nampak tu? Pusat putaran dia 02. Okay. Sekarang apa jadi kalau kalau kita alih pusat putaran ni, kita alih ke sini. Okey, sekarang pusat putaran dia -2, 4. Okey, apa jadi? Okey. Nampak? Nampak macam mana pergerakan putaran dia? Apa jadi pada sudut putaran dia? Okey. Sekali lagi, ini ikut arah jam. Ini lawan arah jam pula. Macam mana lawan arah jam? Sekarang ini adalah objek. Yang bergerak itu adalah image. Okey. So image ni yang saya nak korang lukis. Okey. Okey, kita pause sekejap. Kalau sudut putaran dekat sini, asalan pula. Asalan. Okey. Kejap lagi korang kena buat ni. Dekat atas kertas. Kalau tak, korang tak nampak ni. Okey, sekarang tengok yang ini. Kalau dia punya garisan ni, jarum ni tadi. Ni pusat putaran sini. Ni saya kata tadi jarum jam. Kalau jarum jam dia menyengit macam ni, 90 darjah dia macam mana? Hati yang pening tu. Korang boleh tengok kotak yang dia rangkum ni. Ada 2 kotak. Daripada sini nak pergi ke sana, ada 2 kotak ni. Tengok kotak ni. Okey, kotak ni lah yang akan berubah. Okey. Kotak ni. Saya tak sempat nak edit lagi. Kotak ni asalnya melintang. Ni 2 kotak ni, nampak tak? Ni 1, ni 2 kotak ni. Asal dia melintang. Jadi ni yang saya belum edit tadi. Sekarang saya dah edit. Tengok kotak ni. Ni kotak yang saya maksudkan tadi. Okey. So saya nak nanti korang lukis image sekali dengan kotak ni. Okey. Okey. Ini bagi kes kalau garis jarum tu sengit. Okey. Jelas? Selamat mencuba.